Malaysia tidak berhasrat berbalah dengan Singapura. Hari pertama pemindahan KIK Singapura ke Woodlands, tiada masalah bagi penumpang kereta api. Negara maju tidak berniat membantu negara membangun seperti di benua Afrika, sebaliknya lebih berminat mengaut kekayaan negara berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, ia terbukti apabila Barat sering mempersoal ketelusan dan konflik di beberapa negara berbanding mencari jalan membantu mereka. Merebutkan kekayaan. Umpamanya mereka menyerang Afrika Selatan, walaupun Afrika Selatan bukanlah begitu maju. Tetapi mereka menyerang untuk mata wang Afrika Selatan, African Rand. Dengan jatuhnya African Rand ini, maka negara-negara berdekatan terpaksa menurun nilai mata wang mereka. Jika tidak, maka mereka tidak dapat bersaing. Tambah Datuk Seri Dr. Mahathir, ketidakupayaan bersaing ini menjadikan negara membangun semakin miskin. Lebih menyulitkan lagi apabila negara maju juga tidak mengiktiraf perubahan sikap pemimpin generasi baru, terutama di Afrika Selatan. Katanya, pemimpin baru di benua itu kini menolak sikap diktator, sebaliknya lebih berminat membangunkan negara dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Jadi nampak negara-negara maju di barat ini tidak sedikit pun ingin menolong negara-negara membangun di Afrika dan Afrika Selatan khususnya. Hanya yang mereka tahu bercakap ialah kerajaan itu tidak baik, kerajaan ini tidak baik dan tidak mengiktiraf penukaran, the change in the attitude of the African leaders who are now focused on the economic development of their country and their people. Perdana Menteri mengadakan sidang media sejurus tiba di Sepang jam 6.40 pagi tadi selepas lawatan ketiga negara Afrika. Beliau diiringi isteri Datin Seri Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Hadir di lapangan terbang menyambut beliau ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa menteri kabinet. Mengulas lawatannya, Perdana Menteri berkata Afrika Selatan, Namibia dan Mozambik berminat menjalin kerjasama dengan Kuala Lumpur. Malah pelaburan Malaysia, terutama di sektor perbankan, amat dialukan. Timbalan Presiden bagi ucapan yang panjang berkenaan dengan masalah penyertaan kulit hitam dalam bidang ekonomi, terutama dalam bidang banking yang mana mereka nampak disekat. Sebab itu mereka mengalu-alukan kesanggupan kita untuk mengadakan kerjasama. Perdana Menteri juga ditanya mengenai arahan Singapura supaya pusat pemeriksaan kastam, imigresen dan kuarantin KIK Malaysia dipindahkan dari Tanjung Pagar ke Woodlands. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata Malaysia tidak berniat bertelagah dengan Singapura berhubung isu itu. Menurut beliau, selepas memulakannya, inisiatif kini di tangan Singapura untuk menyelesaikan isu itu. I have just been briefed regarding the dispute. I need a little bit of time to think about what we need to do. It is not our wish to have any dispute with Singapore. Menurut Perdana Menteri, beliau tidak tahu sama ada Singapura boleh memaksa pemindahan itu. Namun isu itu, kata Datuk Seri Dr. Mahathir, tidak wajar timbul ketika Malaysia dalam usaha memperkukuhkan ekonominya semula. I don't know whether they can force Malaysia or not, but certainly when we are having problems with our economy, this is an unwelcome problem. I don't know why they should choose this time to do this thing. Maybe to them it is strategic. Sehubungan itu, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata jika berlaku percanggahan, ia berpunca daripada tindakan Singapura. That is the situation. So the initiative is with them. They started this thing. We didn't start. And
They actually, if there is any souring of relation between Malaysia and Singapore, it is due to Singapore. It's not due to us. Beliau berharap masalah ini dapat diselesaikan segera tanpa pembabitan pihak ketiga. Menteri Luar Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika ditemui berkata Malaysia bersedia untuk berbincang dengan Republik itu untuk mencapai satu kesepakatan. We do have differences of views, we may have differences of approach, but for so long as we are ready to understand and to work together and not to magnify small problems and make it big, then I think we have a chance of managing this relationship well for the sake of Malaysians and Singaporeans. Wisma Putra dalam kenyataannya semalam berkata Malaysia bertegas tidak memindahkan pusat pemeriksaan kastam, imigresen dan pusat kuarantinnya KIK dari Tanjung Pagar ke Woodlands Train Checkpoint atau WTCP di Singapura. Menurut kenyataan itu lagi, tidak ada sebarang persetujuan dicapai kedua-dua negara mengenai pemindahan KIK Malaysia ke Woodlands. KIK Singapura yang berpindah ke Woodlands memulakan operasinya hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Lim Leong Sik berkata berlaku sedikit kelewatan di KIK Tanjung Pagar kerana penumpang terpaksa melalui pemeriksaan imigresen dan kastam. What has been reported to me this morning is some of these trains have taken about the longer trains with 500 passengers have taken up to about 35 minutes. We have it's a 35-minute extra time needed to undergo all these customs and immigration checks. Katanya, jika perkara itu berterusan, KTMB mungkin terpaksa meminda jadual perjalanannya. Sementara itu, Pengurus Kanan Perhubungan Korporat KTM, Azizah Ujang berkata, pihaknya akan mengawasi keadaan sebelum menjadualkan semula jadual keretapi. Sementara itu, Naib Ketua Pemuda UMNO Datuk Isyamuddin Hussein berkata Kuala Lumpur dan Singapura perlu menyelesaikan masalah dengan lebih matang dan bijaksana tanpa mencetuskan sebarang perbalahan. Beliau juga berkata Pemuda UMNO berdiri tegas di belakang pucuk pimpinan negara khususnya Perdana Menteri perlu kerana ia berkaitan maruah dan hak negara. Kita tidak boleh membuat tindakan yang melulu kerana apa yang kita membicarakan sekarang ada kaitan dengan masa depan hubungan dua negara yang akan menentukan sama ada generasi-generasi yang akan datang akan memikul beban tindakan kita pada hari ini. Beliau menambah, Pemuda UMNO akan membuat kenyataan mengenai isu itu di Johor Isnin ini. Ketika ditemui Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datuk Saleh Hashim berkata penumpang yang ingin ke Malaysia tidak menghadapi sebarang masalah perjalanan. Tidak ada masalah bagi penumpang dari Singapura ke Malaysia. Saya rasa tidak ada masalah. Jadi saya rasa kalau penumpang yang biasa menaiki kereta api, mereka tidak akan menempa kesusahan. Kita tengok dalam berita ini, bagaimanakah pelaksanaan sistem baru ini dapat dilaksanakan dengan licin dan baik. Jadi kita tak menjejaskan penumpang tidak akan terjejas dengan sistem baru yang akan dilaksanakan ini. Tinjauan Buletin Utama juga mendapati Tanjung Pagar masih menjadi tumpuan warga Singapura dan pelancong asing yang ingin ke Malaysia. Sementara itu adalah terlalu awal untuk melihat kesan pemindahan KIK Singapura ke Woodlands terhadap industri pelancongan negara. Sebahagian besar pelancong-pelancong kita juga datang daripada Singapura, tapi tak semestinya melalui kereta api. Ada yang melalui cara-cara lain, termasuk melalui jalan raya, melalui kapal terbang dan sebagainya. Tambah Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Datuk Sabaruddin Cik, jika berlaku penurunan, ia lebih dipengaruhi masalah ekonomi yang melanda rantau Asia Tenggara. Dalam pada itu, kereta api pertama memasuki dan keluar dari Singapura hari ini meneruskan perjalanan tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Kereta api pertama yang memasuki Singapura dari Malaysia tiba dan berhenti di pemeriksaan Woodlands jam 6.20 pagi sebelum meneruskan perjalanan ke Tanjung Pagar.
Tinjauan wartawan Ashar Ahmad dan jurukamera Sulaiman Muhammad yang mengikuti perjalanan ini dari Johor Bahru mendapati penumpang yang memasuki Singapura tidak terjejas kerana mereka mengikut prosedur kelulusan imigresen yang betul. Kereta api pertama dari Tanjung Pagar ke Malaysia berlepas mengikut jadual jam 8.15 pagi. Operasi di custom dan imigresen kita di Tanjung Pagar hari ini nampaknya berjalan lancar kerana penumpang-penumpang yang turun dari yang tiba ke Tanjung Pagar juga tidak menghadapi sebarang masalah seperti dakwaan yang didakwa oleh kerajaan Singapura baru-baru ini. Singapura sebelum ini memberi amaran penumpang kereta api akan mengalami masalah dan kesulitan jika imigresen Malaysia kekal di Tanjung Pagar. Tinjauan hari ini juga mendapati imigresen Singapura tidak hadir di Tanjung Pagar. Penumpang hanya diperiksa oleh imigresen Malaysia dengan butiran pasport mereka dicatatkan ke dalam komputer tanpa dicop sebelum melalui pemeriksaan kastam. Dan langkah imigresen Malaysia tidak mengecop pasport antarabangsa Malaysia dan pasport Singapura di KIK Tanjung Pagar bagi penumpang kereta api dapat mengelakkan masalah ketika proses pemeriksaan imigresen Singapura di Woodlands. Ia juga berjaya mengelakkan kekecohan yang dijangka berlaku sebelum ini sekiranya imigresen Malaysia mengecop pasport di Tanjung Pagar. Menurut jurucakap imigresen Malaysia, jabatan itu hanya memasukkan butiran pemegang pasport ke dalam sistem komputer. Ini bermakna rakyat Malaysia yang memegang pasport antarabangsa akan hanya mempunyai 3 cop pada pasport mereka, iaitu 2 oleh imigresen Singapura dan 1 di Malaysia. Sebelum ini, semua pasport antarabangsa Malaysia dan pasport Singapura dicop di KIK Tanjung Pagar. Dalam pada itu, pemindahan KIK Singapura ke Woodlands mendatangkan masalah kepada penumpang yang ingin masuk ke Republik itu. Ia kerana penumpang dari Johor Bahru akan diarah turun bagi tujuan pemeriksaan dan urusan pasport di Woodlands. Walaupun pihak berkuasa meletakkan 12 kaunter bagi urusan pasport di pusat baru ini, tetapi masih ramai rakyat Republik itu mempertikai urusan perjalanan pemeriksaan. Mereka melahirkan rasa tidak puas hati kerana terpaksa turun membawa barang untuk diperiksa. Selalu naik kereta. Tanjung Pagar kan, dah tukar susah nak bawa dia lagi. Tukar-tukar susah habis. Nak bawa mak ambil beg lagi kan. Susah juga lah pergi balik nak bawa barang. Turun naik. Kalau dulu macam mana? Kalau dulu macam mana? Dulu nak terus saja sampai Tanjung Pagar. Baru cap ya? Baru cap. Sekarang ni kena turun sini dulu ya? Kena turun sini dulu lah. Dah susah. Dah susah sikit, tak turun nanti salah. Dah susah sikit kan? Dah jauh. Terasa tersepi. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah pengajian Asia Tenggara Universiti Malaya, Profesor Syahril Talib berkata berdasarkan perjanjian asal, Malaysia berhak menjalankan operasi KIK-nya di Tanjung Pagar. Katanya tindakan Singapura itu jelas menunjukkan mereka tidak menghormati persetujuan dua negara untuk menyelesaikan perbalahan mereka melalui rundingan. Malah mereka tidak mempunyai sikap bertolak ansur walaupun ia dipraktikkan Kuala Lumpur. Di mana misalnya Singapura ada berhak untuk menjalankan kerja di Pulau Pisang. Ada lighthouse di situ kan. Dan orangnya keluar masuk, soalnya adakah dengan pasport atau tidak? Dari segi undang-undang mesti ada pasport. Ketahui khasiat ubi jaga dan tongkat ali dalam laporan khas sebentar nanti. Dan susulan kebakaran gudang simpanan peluru di Kem Galing, Kuantan. Beijing pada dasarnya bersetuju untuk menjalankan perdagangan dengan menggunakan mata wang negara sendiri bersama Kuala Lumpur. Persetujuan itu sebagai komitmen China membantu negara rantau Asia Tenggara memulihkan ekonominya. Sehubungan itu, Menteri Luar Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata beliau akan menyerahkan cadangan terperinci perkara itu kepada rakan sejawatnya Tang Zizuan secepat mungkin. Datuk Seri Abdullah mengadakan perbincangan dengan Tang di Wisma Putra pagi tadi.
Tang di Ibu Negara bagi lawatan rasmi 4 hari bersama 10 ahli delegasi. Usaha menggunakan mata wang negara sendiri bagi tujuan perdagangan dibangkitkan pada pertemuan di Manila baru-baru ini. Hasil dari pertemuan saya dengan mereka ini, mereka telah laporkan kepada Kementerian Luar negeri China, maka sebab itulah Menteri Luar tadi telah pun menimbulkan perkara ini dan telah menyatakan persetujuannya untuk turut serta dalam skim seumpama ini dan meminta supaya kita beri kepada dia maklumat-maklumat yang lanjut yang akan dapat menerangkan kepadanya bagaimanakah skim ini dapat dilaksanakan. Tang juga menyatakan komitmen Beijing untuk membantu negara Asia Tenggara sama ada melalui dana kewangan antarabangsa atau secara terus. Tarikh akhir untuk penggabungan institusi kewangan tidak ditetapkan kerana kerajaan menyedari kerja itu rumit dan membabitkan banyak proses. Menurut Timbalan Menteri Keuangan, Datuk Dr. Afifuddin Umar, meskipun kerajaan menggalakkan penggabungan institusi kewangan secepat mungkin, tetapi kerajaan juga menimbang beberapa faktor dan masalah yang dihadapi mereka. Bank Negara katanya tidak akan campur tangan untuk menentukan tarikh akhir bagi penggabungan itu. Public Bank hari ini mengumumkan kadar pinjaman asasnya akan dikurangkan kepada 12% tahun berbanding 12.1% sebelum ini. Menurut kenyataan akhbar bank itu, kadar baru berkuat kuasa 3 Ogos ini. Pengurangan itu selaras dengan kos keseluruhan yang rendah dan kadar faedah semasa di pasaran. Malaysia disaran melonggarkan lagi syarat pelaburan dalam ekonomi domestiknya jika ingin menarik lebih ramai pelabur asing. Duta Amerika Syarikat ke Malaysia John R. Mellot yang membuat saranan itu berkata ini kerana ada negara lain di rantau Asia Tenggara menawarkan insentif pelaburan yang lebih menarik. Selain Jepun, Amerika Syarikat juga mempunyai pelaburan besar di Malaysia, terutama dalam sektor perkilangan, petroleum dan sektor perkhidmatan. If you want to invest in companies inside Malaysia, sometimes you're restricted to only 30%, sometimes you're restricted to 51%. Meanwhile, your neighbors are offering 100%. So sometimes your neighbors look more attractive than Malaysia does. Beliau diminta mengulas pelan pemulihan ekonomi negara oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN yang diumumkan Menteri Tugas-Tugas Khas Tun Daim Zainuddin bulan lalu. Menurut Mellot, walaupun Malaysia mempunyai asas ekonomi yang teguh, tenaga kerja mahir dan sistem infrastruktur yang baik, namun syarat termasuk pegangan ekuiti oleh pelabur asing dalam syarikat tempatan dikatakan tidak menarik. Beliau ditemui di Majlis Penyampaian Sijil Graduan Fulbright di Shah Alam petang tadi. Ekonomi lembap tidak menghalang prestasi jualan edaran automobil nasional Berhad Ion tahun ini. Pengarah urusannya, Datuk Azmi Abdul Wahab, yakin penjualan Proton edarannya akan mencapai sekurang-kurangnya 60,000 unit tahun ini. Syarikat Pengedaran Kereta Nasional itu mengadakan Carnival Auto Ion, acara terhebat di Shah Alam selama 2 hari bermula hari ini. Promosi Ion di zaman kegawatan jelas berhasil. Sehingga Julai lalu, Ion berjaya menjual 30,000 unit kenderaannya. Ion menjangka permintaan untuk Proton Perdana dan Proton Wira akan terus meningkat berikutan tindakan Bank Negara melonggarkan lagi peraturan pinjaman sewa beli bagi kenderaan bukan komersil. Pelawat yang datang pada hari ini setakat tengah hari sudah lebih kurang 7,000 orang. Dan tempahan untuk jualan kereta baru kita dalam pukul 12 tadi 81 unit kereta baru. Untuk kereta Motoria telah pun jualan booking sebanyak 31 booking dan trade in 9 yang nak jual kereta kemudian nak beli kereta lain. Karnival seumpama ini akan diperluaskan ke tempat-tempat lain seperti Pulau Pinang, Johor, Kuching, Kota Kinabalu dan Pantai Timur tidak lama lagi. Kampus baru Akademi TV3 di Wangsa Maju Ibu Negara dijadual dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad selepas Sukan Kuala Lumpur 98. Kampus yang beroperasi bulan lalu itu kini dilengkapi dengan teknologi tercanggih dalam pengajian penyiaran dan multimedia. Pihak Jabatan Perdana Menteri akan mendapatkan ketetapan tarikh waktu lapang bagi
Perdana Menteri untuk melancarkan bangunan TV3 dan Akademi TV3 inilah di penghujung September ataupun Oktober tahun ini. Kampus baru ini mampu menampung lebih 1,000 pelajar dan dilengkapi pelbagai kemudahan pembelajaran berteknologi digital. Disember depan, Akademi TV3 akan memperkenalkan 2 kursus baru iaitu komunikasi visual dan multimedia. Kursus itu bertujuan melahirkan lebih ramai pakar dalam bidang yang menyumbang kepada kemajuan koridor raya multimedia MSc. Sebelum itu berlangsung majlis menandatangani MOU dengan pembekal perisian 3 dimensi klik grafik Sdn Bhd yang diwakili pengarah urusannya Ahmed Balfaqih. Syarikat itu bersetuju membekalkan 42 perisian multimedia bagi kegunaan pelajar. Sementara itu beberapa pelajar berkata mereka berpuas hati dengan kampus baru ini. Lebih canggih sebab dia lebih besar kalau berbanding dengan kampus yang lama kat Kelana Jaya. Amat sesuai untuk belajar dan suasananya atas bukit yang amat damai untuk belajar. Industri ubat-ubatan tradisional yang menjadikan tumbuhan semula jadi sebagai ramuan utama berpotensi menyumbang kepada dunia perubatan dan kosmetik. Bagaimanapun, keberkesanannya mungkin disangsi setengah pihak, khususnya generasi moden. Namun yang menarik, ketika masyarakat dunia gairah dengan khasiat Viagra, tiada yang sedar Viagra asli sebenarnya tersedia di hutan tropika ini. Bersama wartawan Azura Zainaratin untuk laporan selanjutnya. Inilah obat, hai sungguh istimewa. Falsafah perubatan tradisional percaya penawar kepada sesuatu penyakit ada di mana penyakit itu dijangkiti atau diperolehi. Manakala Islam menerusi nas dan hadis memetik, tiada penyakit yang tiada ubatnya. Apa jua penawar yang dicari sama ada bercorak moden atau tradisi, iklim ekonomi semasa menyaksikan tren penggunaan sumber asli yang boleh didapati bukan saja pada kadar dan harga berpatutan, bahkan ada antaranya mudah diperolehi di kawasan rumah anda. Bagi generasi veteran, tumbuhan seperti ubi jaga dan tongkat ali sering diperkatakan apabila mempersoalkan masalah mati pucuk atau masalah organ seks. Dan kedua-dua tumbuhan ini sememangnya tumbuh meliar di hutan hujan tropika ini. Berbanding dengan Viagra sintetik di pasaran, ubi jaga dan tongkat ali tidak mendatangkan kesan sampingan. Bagi wanita, masalah kesuburan atau afrodesia mampu diatasi dengan pengambilan buah pinang atau sejenis paku pakis bergelar misai ali yang juga dikenali payung ali. Dalam bidang perubatan, penerokaan dan penyelidikan sumber asli seperti dari tumbuh-tumbuhan juga sememangnya giat dijalankan institusi pengajian tinggi, Institut Penyelidikan Perhutanan FRIM, MARDI serta beberapa agensi kerajaan negeri. Fakulti Sains Hayat Universiti Kebangsaan Malaysia UKM umpamanya sedang mengumpul data berhubung khasiat beberapa spesies tumbuhan hutan yang mampu memberi nafas baru kepada penghidap barah, khususnya barah sistem peranakan termasuk barah ovari dan payudara. Pensyarah Jabatan Biokimia Profesor Madya Dr. Azimahtul Hawariah Lope Pihi berkata tujuan penyelidikan ialah bagi mengesan sebatian bioaktif yang boleh membunuh sel barah. Kita gunakan dua approach atau dua pendekatan. Pertama ialah menggunakan sel kanser manusia yang dikultur secara in vitro, kemudian kita rawat dengan menggunakan sebatian yang diekstrak dari tumbuhan ini dan dapati bahawa tumbuhan ini boleh membunuh sel-sel kanser manusia yang dikulturkan secara in vitro ini. Dan apabila perlakuan yang sama diberikan terhadap sel normal seperti sel buah pinggang monyet Afrika, lembu dan kerbau, ia tidak menunjukkan sebarang tindak balas. Ini bermakna ia tidak memberi kesan sampingan. Sementara Profesor Aziz Bidin dari Jabatan Botani Fakulti yang sama turut mengketengahkan hasil ujian beberapa spesies paku pakis yang bermanfaat untuk tujuan perubatan. Yang pertama yang kami telah jalankan penyelidikan tapi masih di peringkat awal ialah
pada paku pakis yang dinamakan Cibotium baromex ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil golden chicken. Yang mana paku pakis ini banyak dijumpai di kawasan pergunungan dan digunakan oleh orang-orang asli dan juga penduduk kampung untuk ubat luka. Itu bulu-bulu yang terdapat pada rhizomnya yang berwarna keemasan itu digunakan untuk ditampalkan kepada luka dan didapati pendarahan akan berhenti. Dua lagi spesies katanya ialah tunjuk langit dan payung ali yang digunakan dalam ramuan aphrodisia. Bahagian kedua laporan khas ini esok akan meninjau lebih banyak lagi tumbuhan atau tanaman lain yang bermanfaat untuk perubatan maupun penjagaan badan serta kosmetik. Azura Zanaratin, Buletin Utama. Tan Sri Abdul Rahim Tamicik hari ini mengemukakan dua saman malu berjumlah 70 juta ringgit terhadap majalah Time dan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Roslan Kasim. Kedua-dua saman itu dikemukakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tan Sri Rahim pada sidang media kemudiannya menjelaskan ganti rugi 55 juta ringgit dikemukakan terhadap majalah Time kerana penerbitan satu artikel pada keluaran 15 Jun lalu. Artikel bertajuk How Malaysia Throttles Dissent dikatakan mengaitkannya. Roslan yang juga Ketua Pemuda Negeri Sembilan disaman 5 juta ringgit untuk fitnah dan 10 juta ringgit lagi bagi fitnah bertulis kerana kenyataannya pada Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Roslan pada perbahasannya mengaitkan Tan Sri Rahim dengan penerbitan buku 50 dalil mengapa Anwar tidak boleh jadi PM. Tan Sri Rahim berkata writ saman itu diserahkan kepada defendant pagi tadi sebaik saja kedua-duanya didaftarkan di mahkamah. Sesulan kebakaran gudang simpanan peluru Markas Brigade Tenggara Batalion ke-7 Pasukan Gerak-Am PGA di Kem Galing, Kuantan semalam. Seorang anggota tentera dikejarkan ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan kerana terhidu asap semasa kerja memadam. Ketua Polis Pahang, Datuk Syed Abdul Rahman Syed Abdul Kadir berkata keadaan anggota itu dilaporkan stabil. Datuk Syed Abdul Rahman melawat gudang peluru yang terbakar semalam. Menurutnya kebakaran dipercayai berpunca daripada bahang panas dan kebocoran bom asap. Apa sebab punca kebakaran sebenarnya kita kena kaji dulu. Dan kemungkinan smoke grenade tu kalau dah lama takut dia panas sangat, mungkin ada leaking terbakar. Walaupun kita ada jawatan kuasa penyiasat akan menyiasat perkara ni lah. Lepas tu baru kita tahulah, dapat laporan daripada kemis, daripada bomber sendiri. Lepas tu baru kita ambil tindakan untuk mencegah. Antara yang musnah di gudang seluas 20 meter lebar dan 40 meter panjang ini ialah peluru senjata M16 dan bom asap. Katanya kebanyakan peluru yang musnah adalah kegunaan harian anggota PGA. Dalam kebakaran jam 6 petang semalam, 2 jentera bersama 21 anggota bomba dikejarkan bagi membantu memadam kebakaran. Kawasan berhampiran gudang peluru ini terpaksa dikosongkan sebagai langkah keselamatan. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Kemaman, Terengganu, seorang lelaki mati apabila kereta yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer yang membawa besi. Kemalangan berlaku jam 8.30 pagi tadi di kilometer 136 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan. Rafidi Ramli, 23 tahun, mati di tempat kejadian akibat kecederaan teruk di dada dan kepala. Bagaimanapun pemandu trailer yang berusia 33 tahun itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Ketua Trafik Daerah Kemaman, Ketua Inspektor A. Pam Naswaran berkata mangsa yang tinggal di Kemasik dalam perjalanan ke tempat kerja manakala trailer ini menghala ke Kertih. 14 anggota bomba dan penyelamat dari Balai Kertih mengambil masa 3 jam untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit. Nas menyebabkan kesesakan lalu lintas di kedua-dua hala lebih 3 jam. Di Pekan Pahang, 104 pendatang tanpa izin warga Indonesia diperiksa dalam Ops Nyah 2 awal pagi tadi. 46 daripada mereka ditahan kerana tidak mempunyai dokumen perjalanan dan melanggar syarat permit. Operasi dilakukan Batalion ke-7 Pasukan Gerak-Am PGA diketuai Pegawai Pemerintah Penguasa Megat Abdul Waris Megat Hashim. Ia juga disertai Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kuantan. Operasi tertumpu di kawasan rancangan Felda Chini, terapi dan ladang sawit milik Lembaga Kemajuan Pertanian Pahang LKPP. Mereka yang ditahan dibawa ke Depo Imigresen Kemayan untuk proses penghantaran pulang.
seketika nanti fenomena La Nina, dunia dilanda banjir. Pasangan kembar tertua dunia raikan ulang tahun 106. Perubahan mendadak cuaca yang dikaitkan dengan fenomena La Nina menyebabkan beberapa negara di benua Asia dan Amerika Selatan dilanda banjir kilat. Di Iran, sekurang-kurangnya 26 orang dilaporkan terbunuh manakala berpuluh lagi cedera ditimbus tanah runtuh. Menurut agensi berita IRNA, hujan lebat menyebabkan berjuta-juta tan tanah menimpa berpuluh-puluh kereta yang sedang melalui sebatan jalan raya di kawasan pergunungan Masuleh utara Iran. Manakala angka kematian akibat banjir di Bangladesh pula meningkat kepada 242 selepas 54 orang lagi disahkan terbunuh hari ini. Di Korea Selatan, 12 orang disahkan terbunuh manakala 26 lain hilang apabila hujan lebat menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh. 4 daripada mangsa terbunuh apabila rumah mereka ditimbus tanah runtuh. Manakala mangsa lain adalah kumpulan pelancong tempatan yang sedang berkhemah di pergunungan Chiri. Lebih 3,500 penduduk dan pelancong berkenaan berjaya dipindahkan. Bagaimanapun 200 lagi dikatakan terperangkap antara wilayah Gyeongsang dan Cholia. Media tempatan bagaimanapun menyalahkan pihak berkuasa tempatan kerana gagal memberi laporan tepat mengenai hujan. Semalam, Pejabat Kaji Cuaca Korea Selatan melaporkan hujan di antara 25 hingga 100 mm dijangka melanda wilayah ini. Bagaimanapun hujan yang dicatatkan hari ini mencecah sehingga 220 mm. Bahagian timur China kini diancam penyakit berjangkit akibat banjir besar yang melanda kawasan berkenaan. Ancaman itu dijangka menambahkan lagi angka kematian disebabkan banjir yang kini melebihi 2,000 orang. Banjir yang berpunca dari hujan lebat serta limpahan sungai utama ini adalah yang terburuk sejak 1954. Kes penyakit yang kian meningkat membabitkan taun, malaria, cirit-birit dan wabak hepatitis. Ia berlaku di wilayah Jiangxi, Hunan dan Hubei. Susulan itu, semua pihak berkuasa tempatan diarah menyediakan kemudahan perubatan sewajarnya. Dalam pada itu, keadaan banjir tidak banyak berubah. Air sungai Yangtze terus melimpah dan gagal dihalang benteng yang dibina penduduk. Banjir juga kini merebak ke wilayah timur China dan mengancam bandar terbesar negara itu, Shanghai. Memburukkan keadaan, ribut taufan dijangka melanda dalam tempoh terdekat hingga September depan. Bahagian utara Brazil turut dilanda banjir kilat. 7 orang dilaporkan terbunuh manakala ribuan penduduk hilang tempat tinggal apabila hujan lebat. Natal yang letaknya di utara Brazil adalah kawasan paling teruk terjejas selepas mengalami hujan lebat sejak 3 hari lalu. Bencana turut mengakibatkan 2,000 kediaman ranap, laluan jalan raya tersekat sementara sistem pembentungan rosak. Antaranya laluan utama yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan Natal. Menurut Jabatan Kaji Cuaca, banjir berpunca daripada ribut taufan yang merentasi lautan Atlantik dari sebelah barat. Keadaan dijangka berterusan untuk beberapa hari lagi. Keputusan rasmi pilihan raya Kemboja ditangguh 3 hari lagi. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Kemboja, NEC, pengiraan akhir bagi semua 23 wilayah sudah dijalankan namun masalah membawa kotak undi ke Phnom Penh untuk disahkan terpaksa ditunda. Parti Rakyat Kemboja CPP pimpinan Perdana Menteri kedua Hun Sen kini mendahului dalam pengiraan undi sekarang. Bagaimanapun Hun Sen dikatakan gagal mendapatkan 2/3 undi untuk membentuk kerajaan. Hun Sen dilaporkan sudah membuat tawaran kepada parti Fun Sinpak dan Sam Rainsy untuk membentuk kerajaan campuran. Pasangan kembar tertua di dunia hari ini menyambut ulang tahun kelahiran mereka yang ke-106. Kin Narita dan Gin Kani menyambut ulang tahun mereka dalam satu jamuan yang dihadiri 140 ahli keluarga dan sahabat di Nagoya, Tengah Jepun. Pasangan kembar ini turut menerima pelbagai hadiah dan ucap selamat dari seluruh Jepun. Kin yang bermaksud emas dan Gin yang bermakna perak lahir dari sebuah keluarga tani pada 1 Ogos 1862. Kin memberitahu pemberita kesihatannya jauh lebih baik selepas berusia 100 tahun. Kin yang kelihatan lebih sihat daripada Gin masih meneruskan kegiatan berjalan kaki di kawasan kediamannya. Pasangan kembar ini mula terkenal ketika berusia 99 tahun apabila seorang ahli politik menziarahi mereka pada hari memperingati orang-orang tua. Dulux Weather Shield dijamin tahan kelupas, retak dan kulat, juga tahan debu kotoran.
Kepulauan Solomon kekalkan rekod Malaysia. Segmen sukan bersama Shantini Marata. Janji New York Ballet Stars hebat, cantik dan menarik. Salam sejahtera. Satu lagi berita gembira buat Malaysia apabila berjaya mengekalkan penyertaan semua negara Commonwealth untuk beraksi pada Kuala Lumpur 98. Kepulauan Solomon yang sebelum ini menarik diri mengesahkan kembali mereka akan tetap ke Malaysia. Dengan pengesahan 70 negara, Malaysia sudah mencipta sejarah sebagai tuan rumah pertama yang berjaya menarik penyertaan 100%. Menurut Pengerusi Sukom Natiyat Berhad, Tan Sri Hashim Muhammad Ali, Kepulauan Solomon mengesahkan penyertaan mereka semalam. Jadi semalam dengan rasminya, dia kata, this is an official notification to you that we will participate. Dan dia meminta maaf kepada kita di Sukom tentang kesilapan yang tenang itu. Bulan lalu, Kepulauan Solomon menarik diri tanpa sebarang sebab yang jelas. Tambah Tan Sri Hashim lagi, mereka akan menghantar 6 orang atlet ke Kuala Lumpur. Ini satu pencapaian buat Malaysia kerana berjaya menarik penyertaan 100% membabitkan lebih 6,000 atlet. 4 tahun lalu hanya 57 negara dan 3,450 atlet dan pegawai di Victoria, Kanada. Kuala Lumpur 98 juga turut menyaksikan penyertaan Kiribati yang bakal menganggotai Persekutuan Sukan Commonwealth CGF 8 September ini. Beliau berkata demikian selepas memberi taklimat kepada Pesuruhjaya Tinggi dan Duta Negara-Negara Commonwealth yang mempunyai pejabat di Kuala Lumpur. Isu senarai muktamad pemain badminton perseorangan untuk Sukan Commonwealth semalam mungkin sudah terlerai. Juara 2 pingat emas Sukan Commonwealth Rashid Siddiq tetap digugurkan. Tetapi kedudukan Rashid selama ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang kompleks. Sebaliknya, ia persoalan mudah jika semua pihak terbabit, terutama Persatuan Badminton Malaysia BAM, melihat situasi Rashid dari sudut pandangan antarabangsa. Ikuti komen khas kami malam ini oleh Abu Bakar Atan. Seharusnya tempat Rashid untuk Kuala Lumpur 98 sudah tersedia sejak 4 tahun yang lalu. Juara Wellington 90, Victoria 94 dan Kuala Lumpur 98. Alangkah manisnya bukan saja untuk Rashid tetapi juga bagi sejarah sukan Malaysia. Bukannya saban tahun dapat kita saksikan perjuangan anak jati memburu pingat emas Sukan Commonwealth kali ketiga berturut-turut di bumi sendiri. Inilah kali pertama dan mungkin satu-satunya pengalaman Malaysia sebagai tuan rumah. Justru isu pemilihan Rashid dalam skuad Commonwealth negara langsung tidak perlu timbul. Tempat automatik untuk Rashid bukan bermakna layanan istimewa untuknya, tetapi sekadar simbol sokongan yang setimpal bagi Rashid dari setiap lapisan masyarakat Malaysia. Apatah lagi berdasarkan kemampuan serta pengorbanannya untuk negara selama ini, Rashid memang layak untuk beraksi. Malah buruan Rashid merangkul pingat emas ketiga pasti tercatat dalam lipatan sejarah Sukan Commonwealth dan tambah manis disempurnakan di negara sendiri. Malangnya Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak melihat dari sudut yang lebih luas betapa media antarabangsa sudah ternanti-nanti sama ada Rashid akan melengkapkan hat-trick cemerlang di tanah airnya sendiri. Dan kejayaan unik Rashid sudah tentu turut mendokong imej BAM di mata antarabangsa. Tetapi pandangan BAM nyata cetek, sama sekali menyongsang arus perkembangan pesat dunia badminton. BAM seperti hanya mampu terfikir soal latihan bersama, pendaftaran melalui negeri ataupun pakaian yang dibenarkan. Semuanya terlalu remeh dalam era sukan profesional. BAM mungkin ada kepuasan tersendiri menggugurkan Rashid semalam, tetapi perlu sedar mereka belum bijak menghargai semangat negara. Yang pastinya, kemelut pemilihan pemain badminton negara ke Sukan Commonwealth memperlihatkan kesan positif Akta Sukan Negara yang dikuatkuasakan tahun ini. Menurut Menteri Belia dan Sukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, peruntukan tertentu dalam akta itu memberinya kuasa untuk campur tangan, sekaligus menamatkan satu lagi kontroversi sukan tanah air. Akta Sukan yang diperkenalkan memberi ruang kepada Menteri Belia dan Sukan campur tangan dalam persatuan sukan jika keadaan memerlukan. Menurut Tan Sri Muhyiddin, apa yang penting ialah penyelesaian terbaik demi maruah negara.
Kalau tujuannya untuk membantu negara, nama baik negara, tentulah saya fikir perlu. Dan dalam akta itu ada peruntukan yang tertentu yang membolehkan Menteri Belia dan Sukan mengambil apa-apa tindakan yang dianggap sesuai untuk menyelesaikan masalah. Beliau juga berpuas hati dengan keputusan Persatuan Badminton Malaysia BAM mengenai skuad badminton Commonwealth semalam. Ia dianggap lebih baik berbanding keputusan BAM sebelum ini. Dan mengikut keputusan BAM sekarang, salah seorang daripada pemain Nusa Busuri ialah Roslyn terpilih. Mana kalau diputuskan awal-awal mungkin dia tidak boleh masuk. Tetapi ranking Roslyn antara yang terbaik di IBF, dia terpilih. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin melancarkan promosi Kuala Lumpur 98 peringkat negeri Sabah. Beliau menekankan 8 aspek yang penting dalam memastikan kejayaan penganjuran Kuala Lumpur 98. Menurut beliau, segala persiapan mengikut 8 aspek berkenaan berjalan lancar. Selain itu, pengurusan tiket ekspres juga diminta memperkemaskan lagi sistem jualan tiket dengan melantik lebih ramai ejen dan vendor. Tamasya Kuala Lumpur 98 adalah untuk negara dan memerlukan pembabitan dari semua pihak, terutama dari rakyat yang membantu memeriahkannya. Dengan tamasya yang semakin hampir, sokongan padu dari semua akan mendukung kejayaan Sukan Commonwealth ke-16. Ini pula usaha murni bagi memastikan Kuala Lumpur 98 Sukan Commonwealth ke-16 dapat disaksikan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak ketinggalan ialah peluang untuk 250 kanak-kanak kurang bernasib baik yang menerima tiket percuma untuk menyaksikan upacara pembukaan. Mereka juga berpeluang menyaksikan beberapa acara sukan. Tiket percuma ini disumbangkan oleh sebuah syarikat pendidikan, Education Ventures dan Sukom 98 Berhad. RM4,170 disumbang oleh Education Ventures untuk membeli tiket bagi 250 kanak-kanak yang dipilih dari 6 rumah anak yatim di Lembah Kelang. Upacara ini dihadiri Pengarah Komunikasi Sukom 98 Tengku Maziah Mokhtar dan Pengarah Education Ventures Aziz Bahman. Tengku Maziah berharap ada lagi usaha bagi membolehkan lebih ramai kanak-kanak dapat menyaksikan Sukan Commonwealth ke-16 September depan. Kejohanan Olahraga Grand Prix Remaja Kebangsaan, pelari pecut harapan negara Nik Nur Azura Mahmud dan peserta lompat jauh Muhammad Malik Tobias diisytihar atlet paling cemerlang. Namun kedua-dua atlet itu gagal melepasi rekod lama acara masing-masing. Nik Nur Azura yang juga pemenang pingat emas Sukma mencatat 12.52 saat jauh dari rekod Sukmanya April lalu 12.20 saat. Nur Ashikin Abdul Rahman dari Perak kedua dengan 12.91 saat, sementara Ernie Hasliza ketiga 13.22 saat. Lompatan ketiga dengan jarak 7.18 meter pula membolehkan Abdul Malik Tobias olahragawan terbaik. Begitupun rekod kejohanan masih milik Wong Kong Fui dari Johor yang melakukan 7.39 meter pada tahun 1973. Presiden KUM Datuk Khalid Yunus gembira dengan peningkatan Nik Nur Azura dan Abdul Malik yang dianggap mempunyai masa depan yang cerah. Saya percaya kalau mereka ini dibimbing dengan betul dan diberi pendedahan dengan baik, mereka boleh menyerlah di masa-masa akan datang untuk mengambil alih tempat-tempat yang akan dikosongkan oleh atlet-atlet kita yang senior. Sementara itu, Nazmizan Muhammad dari SAAS menjuari acara 100 meter lelaki mencatat 10.90 saat. Ketua legend Boniface dari Sarawak dan Muhammad Hafiz Hazliza juga dari SAAS ketiga. Bintang bola sepak Iran Kodadad Azizi akan mewakili klub Liga Jerman Cologne musim ini. Azizi dibeli Cologne berikutan persembahan cemerlang pada kejohanan Piala Dunia di Perancis Jun lalu. Jurulatih Bernd Schuster yakin kehadiran Azizi akan memantapkan skuad Cologne. Selain Azizi, Cologne juga membeli penyerang handalan Austria Toni Polster. Mereka adalah antara 12 muka baru dalam skuad Cologne musim ini. Cologne menggugurkan 15 pemainnya apabila pasukan itu tersingkir daripada Bundesliga Jerman musim lalu. Cologne akan berdepan ujian pertama menentang Gütersloh hari ini. Sekian saja segmen sukan. Kembali bersama Suhaimi dan Nurmala seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam.
Penyanyi Nur Aniza Idris memburu satu lagi kejayaan selepas album Ala Dongdangnya berjaya mencecah jualan lebih 100,000 unit. Kali ini album Asyur menampilkan bukan sahaja lirik bermutu tinggi tetapi diadun dengan susunan muzik tradisional. Majlis pelancaran album Masyur disempurnakan Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Datuk Sabarudin Cik ini dimulakan dengan persembahan 3 lagu daripada album itu. Antaranya Dikir Barat dan Dondang Dendang. Kos pembikinan album Masyur dikatakan agak mahal kerana membabitkan ramai pemuzik tradisional. Alat muzik yang digunakan ialah gendang Dikir Barat, tarodat, rebana dan gendang ibu. Susunan muzik yang diiringi alat tradisional ini berjaya menghasilkan pelbagai rentak dalam album Masyur seperti irama zapin, zapin gambus, rodat dan asli inang. Apa yang kami tunjukkan pada cover album ini semata-mata adalah salah satu pendekatan psikologi kami kepada anak-anak muda kita dan juga golongan elit. Dan mereka menganggap orang yang minati irama Melayu ini adalah orang-orang yang veteran. Dan kalau boleh, kerana itulah kami cuba nak mengikis pemikiran setengah-setengah orang yang kolot. Apa yang pasti, lagu-lagu dalam album itu yang diterbitkan komposer Suhaimi Muhammad Zain dan S. Atan akan menjadi siulan anak muda. Masalah ekonomi yang melanda tidak menghalang syarikat rakaman muzik Land untuk terus melahirkan artis baru. Bagi syarikat itu, kebolehan serta bakat Sukirni Iskandar perlu diketengahkan bagi meneruskan perjuangan serta kemeriahan irama dangdut tempatan. Sukirni mula menimba pengalaman dengan menyanyi di kelab malam sejak 2 tahun lalu dan kemampuan beliau menyanyi mendapat perhatian penerbit muda S. Dina untuk menerbitkan albumnya. Album sulung penyanyi berusia 21 tahun ini berkonsepkan disco dangdut dan setakat ini lebih 90% proses rakamannya siap. Amy rasa Amy minat dengan muzik yang Abang Din dengan Abang Junadi yang buat dalam album ini. Nak katakan dalam nilai mutu suara Amy, mungkin Amy tak dapat nilaikan, mungkin peminat yang dapat nilaikan muzik mutu suara Amy. Tapi kalau untuk muzik, tak bagus untuk Amy. Sesuai lah dengan diri Amy kan. Album itu dijangka di pasaran akhir September depan. Hebat, cantik dan menarik. Itulah janji New York Ballet Stars ketika bersiap membuat persembahan pertama dalam tempoh 10 tahun di London. Kumpulan ini diketuai bekas penari utamanya Christopher D. Amboise yang beralih sebagai koreografer. Mereka berjanji akan mempersembahkan gabungan tarian ballet moden dan klasik dengan tema yang disebutkan tadi, hebat, cantik dan menarik. Menarik menurut Christopher kerana penari-penarinya dilatih supaya hebat, cepat dan tepat dalam gerakannya dan sebagai penghargaan kepada bapa ballet moden mendiang George Balanchine, The New York Stars akan mempersembahkan semula Apollo yang dipersembahkan pertama kali 7 tahun lalu dengan iringan muzik Igor Stravinsky. The Amboise sendiri pernah bersama kumpulan Balanchine selama 10 tahun dan kini sebagai ketua kumpulan The New York Stars, beliau membawa bersamanya 15 penari muda terbaik untuk persembahan 4 malam di Queen's Albert Hall di London. Ski air, sukan lasak yang selalunya menjadi tumpuan masyarakat yang gemarkan cabaran. Bagaimanapun di California, Amerika Syarikat, kebolehan seekor anjing mempamerkan aksi bermain ski air memecah dominasi manusia dalam sukan itu. Ya, anjing yang dinamakan Duke itu menarik tumpuan penonton pada pertunjukan sukan air di Long Beach, California. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam.